Zul Razak dalam satu sesi je hari ini 6 sehingga jam 8 dan kita mula balik kepada topik satu, tapi don't worry, kita akan teruskan apa yang kita dah bincangkan sebelum ni mengenai market dynamic jadi setiap sesi ni saya akan bincangkan dan kita akan teruskan topik berkenaan dari dalam setiap sesi lah lebih detail dia dan sehinggalah anda semua lebih kurang faham lah apa konsep dia. Jadi topik kita pada petang ini, topik satu, pembentukan pembentukan minda pedagang atas talian Santi Fikri wassalam. Sebelum kita bermula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Pian, waalaikumsalam, lama tak nampak. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Wassalam Rosdi dan rakan-rakan yang lain. Lama tak nampak Sofian. Okey. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat apa yang sedang berlaku dalam pasaran semasa. Okey, jadi data daripada sudut secara besarnya sentimen masih lagi ini tak refresh. Okey, sentimen masih lagi lebih negatif. Buka market pagi tadi agak positif. Kita ada Kongres US nak undi ataupun belum lagi nak mengundi kepada belanjawan untuk infrastruktur dan juga program pembangunan yang cuba dijalankan oleh Presiden Joe Biden. Jadi tak ada yang tu semalam dan kita nampak untuk pasaran saham reacted kepada yang ini dan kita nampak untuk kelemahan dalam indeks-indeks US semalam. Kita ada sektor teknologi khususnya Nasdaq yang dah break yang kita bincangkan dalam sesi sebelum ni. Hai Min Leong, kabar baik. 42 days off from chart, rasa pening sekejap. Rashidi, waalaikumsalam. Okey, Alhamdulillah. Dan masih kuarantin kan, kena kuarantin dulu kan, bila keluar daripada offshore tu kan. Okey, jadi sentimen masih kekal lebih negatif. Kita ada sequence ke bawah untuk indeks, kita lihat dekat chart selepas ni. Dalam kalender kita ada untuk inflasi untuk dekat Europe, yang menekankan lagi kepada ECB sebab ECB cuba untuk melaksanakan polisi yang lebih longgar, meneruskan polisi sedia ada, tetapi nampaknya angka inflasi itu mula menunjukkan the ugly head, menunjukkan tekanan kepada harga akibat polisi yang longgar, permintaan melangkaui kepada supply, dan ini menyebabkan kita nampak untuk angka inflasi untuk dekat Eropah adalah lebih tinggi. Ini jauh lebih tinggi daripada ECB punya projection 2.2. So interesting untuk nak tengok adakah ECB akan mula mengeluarkan bahasa yang lebih hawkish lah, lebih menunjukkan dia bersedia untuk mengetatkan lagi polisi dia. Malam ni quarantine. Okey. Alhamdulillah, sampai swab test. Hopefully tak ada apa-apa lah Pian. Okey, jadi pada malam ni kita akan ada Kanada punya data, di mana GDP untuk Kanada dijangka untuk last 3 bulan lepas dijangka lebih perlahan. Ini adalah untuk GDP 60 days ago. Ini adalah untuk 2 bulan lepas. 60 days ago untuk Kanada. Malam ni kita akan ada data inflasi untuk US. Ni untuk US. Data ni adalah apa yang dilihat oleh Fed. Jadi selain daripada itu, kita juga akan ada ISM manufacturing, di mana
Kalau kita ikut data Eropah tadi adalah lebih positif, tetapi untuk US pasaran menjangkakan pertumbuhan ataupun aktiviti yang lebih perlahan, perlahan sedikit berbanding dengan bulan sebelumnya. Kongres US punya voting untuk infrastruktur menjadi perhatian whether ada ke tak malam ini ataupun ditunda pada minggu depan. Jadi ini adalah apa yang kita ada dalam kalender. Kita tengok dekat chart apa yang sedang kita nampak semasa. So, ni interesting terutamanya kepada pergerakan AUD JPY. Saya tak updatekan chart ni. Okey. Berdasarkan struktur semasa, macam mana saya nak update chart ini? Sekiranya ini melangkaui macam ni, menunjukkan momentum yang lebih tinggi, macam ni. Kalau RSI ni, kalau kita tengok RSI semasa ni belum lagi. Sekiranya RSI kat sini break trendline ini. Sekarang ni belum. Jadi ada dua kemungkinan. Satu seperti yang kita tandakan sekarang ni, dan internal dia buat yang laju ke bawah. 3, 4 dan 5. Sebab kita sedang menjangkakan wave 3. Okey? Jadi kalau ini seperti yang kita tandakan sekarang, itu adalah short term yen dynamic. Ini adalah untuk time frame H1 ke bawah. Kalau anda intraday, ini amat penting kepada anda. Sebab kita tahu bahawa wave 3 ni, dia tak boleh macam ni. Dia tak boleh wave 1 dan wave wave 4 tak boleh masuk dalam wave 1. Itu tak boleh. Okey? Kalau kita sedang menjangka wave 3. Sebaliknya, sekiranya kita nampak struktur ini dengan momentum yang break. Sekiranya itu berlaku, then macam mana saya nak update chart ni? Macam mana kita nak update chart ni? Ini akan menjadi satu diagonal. Ini akan menjadi satu diagonal. Kita akan letakkan ini sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5. Bermaksud sentimen adalah lebih bercelaru macam ni. Kalau itu berlaku, itu dinamik apa? Kita masih dalam dinamik apa? Kalau ini, itu adalah US dollar dynamic. Daripada satu chart, kita boleh ceritakan benda ni. Daripada satu chart. Mana-mana chart anda ambil, mana-mana chart, dia akan cerita, dia semua berkaitan. Mana satu yang dia nak buat. Kita dalam wave 1 yang besarnya. Secara besarnya, kita masih dalam US dollar dynamic. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 dan 5 macam tu, itu adalah US dollar dynamic. Sekiranya dia jatuh seperti yang kita tandakan, itu adalah JPY dynamic. Kamarul, dah nampak kan benda ni Kamarul? Macam itulah kita kaitkan dengan Elliott wave apa dynamic. Okey, nampak tak kenapa benda ni penting dalam trading anda? Apa juga teknik yang anda pakai? Pemahaman yang ini amat-amat penting sebab ia menentukan anda nak trade apa pair. Sekiranya kita masih dalam US dollar dynamic, yen pair jatuh tapi dia tak pecut sangat. Kita akan ada dollar pair yang jatuh lebih laju daripada dollar pair. Dollar pair yang jatuh lebih laju daripada yen pair. Kita akan ada kejatuhan di indeks yang lebih sideways, 3 wave. Ini jadi 3 wave. Kan dah nampak kan guna benda ni Mula-mula memang pening. Apa benda lah Zul cerita ni kan. Kalau dekat sana tadi, kalau dekat sini tadi, AUD JPY menjadi yen dynamic, dia jatuh dengan laju. Di sini mungkin akan jadi zigzag. Akan menjadi 1, 2, 3. Apa? Depending kepada kejatuhan yang dekat AUD JPY tadi. Sini akan menjadi benda ni.
1, 2, 3, 4 dan 5. Dan dia akan buat yang lebih besar, turun 5 lagi. Kalau depending kepada apa yang jadi dekat yen pair tadi. Yes, Rosli, kayu ukur momentum. Exactly. Itulah structure. Selain daripada dia break level, anda lihat kepada momentum. Hafiz, Waalaikumsalam. Nampak saya dengan cat. Alhamdulillah, mata masih okey. Connection masih bagus. Faham apa yang sedang kita tengok? So itu kalau anda memahami benda ni, anda boleh gunakan apa juga teknik anda. Yang penting anda jaga duit. Yang penting anda jaga duit dan anda faham apa yang sedang berlaku dan anda boleh memilih instrumen apa yang anda nak trade dan tunggu struktur yang anda nak tengok kepada teknik anda. Nampak kan? Itu dia. Saya sharekan satu teknik iaitu 3711. Anda boleh apply teknik anda. Tak kisah. Yang pentingnya anda memahami apa yang anda sedang tengok di chart. Berdasarkan kesemua maklumat ni. Ambil mana-mana chart. Kalau dekat sini buat 5, di sini akan buat yang ini. Kalau di sini buat 3 dan buat 3 tetapi sini dia boleh jatuh seperti kita tunjukkan, tetapi dia punya structure adalah dalam diagonal 3 dia tak pecut. Maksudnya macam ni. Ini boleh habis macam ni. Saya buang ni semua. Okey. Sekarang ni 3 dia tak boleh bersilang kan. Jadi dalam ni kita boleh lukis 3. Masalahnya, nampak tak kalau kita nak lukiskan 3 kat sini, maksudnya macam ni. Kalau saya nak ubah 3 ni sini, 4 ni sini, ini tak boleh. Ini langgar hukum. Kenapa? Sebab 1 dan 4 dia bersilang. Tak dapat. Dia tak dapat. Nampak tak? Tak dapat. Jadi sebab itu saya tak alihkan lagi yang ini. Kita masih 3 kat sini, 4 kat sini. Ada kemungkinan kita extend dalam 3. Sama ada 1, 2, 3, 4, 5 yang lebih jauh ke bawah. Ataupun kita sedang buat diagonal. 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu adalah 2 view. Satu lagi view. Ini semua adalah 1. Ini semua adalah 1. Dan sini adalah 2. Kalau ini berlaku, US 500 ni, C habis kat sini. W habis kat sini. Dan kita ada lonjakan yang lebih besar. Kita dah bermulanya X ni kat sini. Itu kalau kita ada AUD JPY habis 1 dan kita buat wave 2 yang lebih besar. Ini nampak macam ni sekarang. Nampak macam tu sekarang. Itu next update saya lah pada waktu lepas kita punya sesi ni. Malam nanti saya akan update macam tu. Kalau anda tengok kat sini, ini rupa ni. Maksudnya 3 kita tak extend. 3 tak ada ni. Ini 4 dan ini adalah 5. Dan dia tak langgar hukum. Nampak? 3 kita ini tak bersilang. Ini kalau dia 1 dia boleh bersilang. Kalau 3 dia tak boleh bersilang. Kalau dia habiskan 1 dia tak bersilang. 2 kepada 3 tak boleh bersilang. Dalam dia, yang dalam. Santi nampak kan? Yang dalam ni, dia tak boleh bersilang. Yang dalam tu tak boleh bersilang. Sebab itu saya dok tekankan kepada wave 3, macam kat mana kita nak lukis dia kan. Itu subwave ni menentukan apa yang kita tengok. Dan satu lagi kita nak check
adakah 3 ni pendek? Dia tak boleh paling pendek. Ini pendek. Jadi 3 tak dapat situ. Faham tak? 3 tak dapat situ. Jadi saya kena kira satu-satu dalam ni. Macam mana saya nak letakkan dia. Ni pun tak dapat. Nantilah. Lepas sesi nanti saya updatekan benda ni. Saya pilih satu structure, lepas satu chart, lepas tu saya cari semua ni kan. Daripada satu chart tu, saya akan lukis yang lain. Mana-mana chart yang saya buka. Wave 4 tak boleh masuk wave 1. Jadi sekarang ni, ini dah bersilang. Jadi kalau kita nak katakan 3 kat sini, tak dapat. Kalau kita habiskan 3, tak dapat. So, ini adalah struktur lain. Sama ada ini adalah extension kepada yang 3 ni. 2, 3, 4 dan 5. Jadi wave 3. Itu benda dia. Dan kita akan tengok juga whether this structure, kalau dia break out, bermaksud ini adalah habis. Ini habis. Kalau dia break out, momentum dia menunjukkan dia dah reset. Dan kita akan habiskan sama ada sebagai A, sama ada W, X dan Y. Dan ini jadi benda lain. Maksudnya kita akan ada shallow punya retracement. Dan kita akan decide kepada yang lain-lain ni. Jadi sekiranya AUD JPY tadi habis, itu bermaksud ini pun dah habis. Sekiranya dia masih, ini masih extend. Itu kaitan dia. Semua ni berkait. Kalau AUD JPY naik habis kat situ, AUD US dollar pun kita akan katakan bahawa ini dah habis dan kita ke atas. Jadi kalau ini ke atas, kita tak dapat lukis ini sebagai dua. Ini boleh jadi 2 ni. Yang tinggi sikit. Yang tinggi sikit. 2 kat sini masih in progress. Tinggi sikit. Tu maksud dia. Gatal. Tak tahu kenapa dia tadi. Kalau ini break. High dekat sini. AUD JPY juga dijangka akan break high ini. High yang ini. Itu semua apa yang saya lihat dalam structure. So setakat ini kita masih dalam wave 1. Sifat wave 1 adalah dia macam ni. Secara besarnya saya masih memegang kepada dolar dinamik, belum lagi yen dinamik. Dan disebab itulah saya masih melukis ini sebagai, yes, dalam yang kecil dia adalah satu yen dynamic. Dalam yang kecil H1 ke bawah. Kita jangkakan kita dalam wave C untuk 2 ni. Ini zigzag. Zigzag. Yes, kita dalam yen dynamic yang kecil ni. Kalau saya lukiskan dia sebagai macam ni, 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dekat yen pair yang lain, ini akan terjun tiruk. Ini akan jatuh lebih jauh lagi. Dan kita akan jadikan dekat sini wave 3. Kita akan jadikan 1 kat sini, 2 kat sini. Tu yang dah nampak cat saya kadang-kadang macam ni kan. Apa benda lah Zul lukis macam tu. Dan dalam ni kita sedang extend wave 3. Itu market dynamic. Itu caranya nak pilih apa. Bila anda melihat momentum, anda kena fikir, aku tengok wave 3, aku tengok wave 3. Itu. Dan anda tak nak dia bersilang. Bila nampak yang laju macam ni, ini something wave 3. Dan lepas daripada 1618. Ni lepas rasanya. Dan lepas daripada 1618. Itu yang kita, benda-benda yang kita tengok. Lepas daripada 1618. Jadi ini wave 3. Boleh dah kan? Tapi ambil masa untuk nak fahamkan secara besarnya apa yang anda sedang lihat dekat chart dia. So, semasa kita masih dalam dolar dinamik, positif dolar dinamik, biarpun
USD JPY ni, ni nampak dia tak nak save ni. Tak tahu kenapa. Semalam pun jadi macam tu. Okey. Biar pun, maksudnya dekat USD JPY ni akan jatuh yang sikit. Movement ini adalah sama dengan Euro US dollar contohnya. Dollar index contohnya. Membuat pembetulan yang sedikit. Dia tak buat pembetulan yang jauh. Pembetulan sama ada ini adalah 4 ataupun 4 yang ini. Sifat wave 4 punya pembetulan, shallow correction. Sifat wave 2 punya pembetulan, big correction. Sifat B, big correction. Sifat X, shallow correction. Nampak? Shallow 50% ke bawah. Big correction 50% ataupun lebih. Itu maksud dia. Untuk Fibo retracement. Boleh? Setiap benda ni saya tengok. Ini mungkin masih lagi, kalau saya letak 4 macam ni, nampak dia besar sangat. 4 ini masih make sense. Biarpun 1, 2 ni adalah kecil. Tapi ada, kalau dia buat lebih jauh lagi, ini 4. Dan dia tak boleh bersilang sebab kita sedang habiskan wave 3. Faham? Ambil semua tu. Kalau dia bersilang, kita akan extendkan satu ni. Extendkan satu dulu. Itulah benda dia. Macam mana kita apply market dynamic dalam melukis elite wave. Bukannya lukis elite wave saja. Kalau kita lukis elite wave, takut sesat. Takut sesat jadinya. Okey? Ini masih boleh, ini boleh jadi wave 4. Dia maksudnya tak extend lagi. Cukup yang di belakang ni saya boleh alihkan 3 macam ni, 4 macam ni. Semalam saya nak alihkan tapi tak cukup data. Maksudnya kita akan lihat retracement dekat US dollar. Retracement dekat US dollar, USD JPY pun akan retrace jauh sikit. Dan itu boleh menyebabkan untuk dekat indeks boleh bounce tapi dalam 3 wave. Boleh bounce dalam 3 wave. Itu kelemahan US dollar, 3 wave. Shallow correction wave 4. Itu maksudnya. So, apa yang saya minat? Saya berminat untuk nak tengok US 500 ni di sini. 3 wave, lepas tu bounce sekali lagi. Lepas tu saya akan cari untuk long di sini. Ini adalah apabila UJ buat wave 3. Ini. Ini adalah UJ. UJ in wave 3. Yang di sini. Bounce ini. Bounce ini adalah apabila UJ dalam wave 3 ini. Faham? Okey. Dan yen pair yang lain akan bounce di sini. Naik ke atas. GJ kita masih lukis sebagai triangle. Euro JPY. Habiskan structure ini dan buat wave 2. Nampak? Itu membenarkan US 500 buat X ini dan satu lagi ke bawah. Jadi sekiranya structure ni complete, saya berminat untuk mencari long di sini. US 30 pun saya dah tukar. Saya pun mencari long di sini. Nanti saya letak blue box dia. Ingat apa yang kita bincangkan semalam di antara 3, US 30, US 500, Nasdaq, saya lebih berminat kepada US 30. Okey? Satu lagi adalah Nasdaq. Nasdaq dia lemah sikit jadi di sini pun akan ada macam ni. Triangle kecil dia. Di sini pun X kepada Y. Sini pun akan ada 3 wave. 1, 2 dan 3. Dia tak perlu maksudnya kat sini
Dia tak perlu buat benda ni dah. Ini boleh habis di sini. Wassalam, Mimun. Okey, kita akan ambil yang lebih agresif lah. Saya cuma tukar color je. Boleh? Okey, kenapa saya masih gunakan fractal kecil? Sebab ini adalah yang lemah. Dia break awal. Sebab itu saya gunakan fractal yang lebih kecil untuk dia. Okey, itu juga bermakna untuk DEX kat sini akan habiskan that structure. Tapi apa pun, indeks masih ke bawah, belum habis. DEX dah break this low tadi, dan kita jangkakan dia buka dan habiskan ini. Ini sama S&P 500 dan lain-lain. Okey, itulah untuk DEX. Itu bermaksud untuk Japanese, untuk Nikkei. We are looking at this. Boleh habis kat sini dan naik ke atas. Kalau dia naik ke atas sini, saya akan tukar ini kepada 3, 4 di sini. Okey, kalau dia naik ke sini, saya cuma alihkan benda ni. 3 dan seterusnya yang lain-lain. Okey, itulah untuk JP225. Untuk UK 100, ada perasan sum of chart saya dah tukar sikit. Ini adalah untuk UK 100, saya jangkakan kita akan buat satu yang lebih triangle. Kenapa? Ingat, FTSE ini adalah a function, dia banyak dipengaruhi oleh GDP. Sebabnya, company-company dalam dia banyaknya operate luar luar daripada UK dengan commodity base dan banyaknya company-company besar lah dalam FTSE 100 dan apa yang berlaku adalah sekiranya kita ada GBP mengukuh, itu boleh melemahkan FTSE. Itu boleh melemahkan FTSE. So kita ada indeks-indeks lain yang dijangka akan naik sekiranya S&P 500 tadi melengkapkan dia punya structure. Pada masa yang sama, sekiranya itu berlaku, kita jangkakan untuk GBP di sini will complete this move. Akan melengkapkan movement ini. Sekejap, dia stuck. Okey, akan melengkapkan this move. Okey. Jadi kalau ini berlaku, GBP mengukuh, FTSE akan dalam dilema. Ingat tak Wimun, tahun lepas di mana FTSE dia tak gerak sama dengan indeks lain? Ingat tak? Rosdi, ingat tak? Tahun lepas, anda nampak FTSE tak sama dengan yang lain. Disebabkan indeks-indeks lain rancak je. Ni maksud saya. Bila kita lihat FTSE, ini adalah untuk UK 100. Okay, ini adalah untuk UK 100. Dan kita bandingkan dia dengan US 500. Okey. Semasa kita ada pasaran sedang naik di sini, inilah benda-benda yang saya tengok. Okey. Low yang sama. Okey. Selepas high di sini, kenapa FTSE ni jadi macam ni? Sedangkan yang lain-lain terus naik. Faham tak kenapa guys tu? Kalau saya masukkan di sini, anda tengok GBP US dollar pada waktu itu. GBP USD. Ni sebab dia. Daily chart. Low yang sama di sini. Ini special untuk FTSE. Ini special untuk FTSE. High yang ini, GBP melonjak, FTSE habis. Boleh?
sekiranya GBP ni sideways, ini akan melonjak sama seperti yang lain. Jadi kalau anda trade FTSE, GBP adalah GBP USD, GBP JPY adalah amat penting. Saya tahu ada kumpulan yang memang dia orang trade FTSE sahaja. Jadi ini kepada anda lah. Ini satu tip kepada anda. GBP, anda akan perasan benda ni. Bila GBP kuat sangat, FTSE boleh cerita yang Brexit apa semua, cerita Brexit, GBP jatuh, FTSE naik. Patutnya FTSE jatuh, tapi kita nampak FTSE naik. Sebabnya syarikat-syarikat ni bukan hanya berniaga ataupun beroperasi di UK, dia orang juga beroperasi di luar. Tu sebab dia. Bila GBP melonjak dekat sini, FTSE pening kepala dekat sini. Tu sebab dia. Jadi itu anda kena tengok kepada GBP. Kalau itu special untuk FTSE. Itu special untuk FTSE. Okey, sekali-sekala saya kongsi tip yang detail sikit. Okey, jadi saya jangkakan kalau GBP mengukuh, ini boleh jadi lebih sideways. Satu, saya masih lukis triangle untuk FTSE. IBEX, ni Pian punya favorite. Okey, IBEX saya habiskan 4 kat sini. Saya habiskan 4 di sini. Sebab seperti yang kita sebut sebelum ni, structure ini adalah 5 wave. Structure ini adalah 5 wave. So kita jangkakan apabila S&P 500 membuat penurunan yang tadi tu, ia adalah sama dengan yang ini. 3 wave, 1, 2 dan 3. Bila kita ada S&P 500 yang melonjak, ini pun akan melonjak. Okey. Boleh tak trade dia? Satu tak break high. Kalau satu break high, kita dah masuk. Okey, itulah untuk IBEX. So, untuk indeks, kita menunggu retracement untuk US 500, untuk US 30, untuk Nasdaq. Dan DAX juga dah buat lower low. DAX pun dah buat lower low. Jadi boleh masuk dalam hidup Real Madrid. Jadi DAX pun dah masuk dalam kita punya radar. Jadi ada 4 lah yang ada masuk dalam radar kita. Okey. Now, saya nak anda tengok structure ini. DXY. Dollar Index. Dollar Index, dolar adalah penggerak semasa pasaran. Apa pergerakan sekarang ni adalah disebabkan oleh dolar. Now, apa yang anda tahu pasal structure sekarang? Structure sekarang ni, dia dah dalam equilibrium. Dia dah dalam kawasan resisten. Okey. Demam sikit. Okey, ini dah dalam resisten. Kawasan ni dah masuk dalam resisten. Okey. Kenapa saya tunjukkan benda ni? Apa yang kita tandakan untuk US dollar adalah hanya kenapa saya masih lukis US dollar ni ke atas. Kenapa saya masih lukis US dollar ni ke atas? Siapa boleh jawab? Kamarul, kenapa kita masih lukis US dollar ni ke atas? Ada 2 sebab. Yang pertama adalah kita masih melihat USD JPY untuk melengkapkan struktur ini. A, B dan C untuk lengkapkan 100%. Itu nombor 1. Dan pergerakan ini membenarkan indeks untuk melakukan wave 5. Untuk melakukan wave 5. Okey. Now, exactly Santi. Okey. Kalau saya bagi anda alternative view, kalau saya tandakan dekat sini sebagai A, B dan C, maksudnya sini adalah W, sini adalah X,
Now, it gets interesting, ya. Dan kita tandakan sini sebagai A, B, dan sini adalah A, B dan C, dan kita habis di sini. Dan ini ke bawah. Boleh tak saya tandakan macam tu? Ini sebagai Y. Dan ini habis 2. Ini habis 1. Ini 1. Dapat tak saya tandakan macam tu? Dapat tak saya tandakan ke situ? Di mana dolar jatuh tiruk daripada situ. Dan kejatuhan dolar kat situ menyebabkan USD JPY tak melengkapkan struktur ini, tak break this high, tak break high ini. Dan kalau kita tengok gambaran besarnya, gambar secara besarnya, ini adalah wave 1. Ini adalah 1. Ini 2. Ini adalah 1. Mana 1 dia? Ini adalah 1. Dan sini 2. Dan kita jatuh dalam 3 on 3. Dapat tak saya lukis macam tu? Di mana wave 2 truncated. Kalau saya lukis macam tu, indeks kat sini, fikirkan ya, US 500, saya lukis dia macam mana? Yang ini. Kalau saya lukis dollar index jatuh daripada sekarang, USD JPY jatuh daripada sekarang, US 500 ni saya lukis macam mana? Kita akan habiskan struktur daripada bawah ni. Maksudnya ini dah buat 1, 2 dan 3. Jauh sangat. Macam ni. Tak ada 5 ke atas. Sebab itu, saya tak lukis dia macam yang saya masih katakan dolar masih ke atas. Ya. Dan ada leg ke atas? Tak. Tak ada. Untuk indeks nak naik dalam wave 5, kita kena tengok dolar dinamik. Sekarang ni, kita tak dapat jangka negatif dolar sebab struktur dia ke atas. Faham tak, Pian? Kalau kita jangka negatif dolar, dalam turun ke bawah daripada sekarang, UJ tak dapat nak naik. UJ tak dapat nak naik. Faham tak? Ya? Jadi itu bermaksud untuk indeks nak buat wave 5, tak ada fixed dynamic. Kita dah ada fixed dynamic di belakang. Wave 5 tu dah berlaku. Dan kita akan melihat ini habis 1 dan kita dah mula melihat wave 2. Terbalik tengok. Tak apa, faham. 14 hari. Faham? Sebab itu saya tak lukis. Ini ingat ya, view ni masih ada. View ini masih ada. Tak ada dalam technical yang denied. Tak ada. Ya. Kenapa yang kita masih lukis ke atas? Disebabkan oleh ini. Disebabkan oleh ini. Satu lagi. Saya nak anda tengok. Siapa ingat instrumen ini? Siapa ingat instrumen ini? SIL. Okey. Silver dan juga gold. Silver dan juga gold. Dia boleh pecut ke atas apabila kita ada sama ada dolar lemah, indeks lemah ataupun yen kuat.
Now, saya buka cat yang besar sikit di sini. Ini adalah SIL. Kalau saya katakan ini 5 wave, anda setuju tak? Saya tak tengok anda punya logical thinking ya. Kalau saya katakan sini adalah 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5. Setuju tak? Boleh tak saya letakkan macam tu? Exactly, Vincent. No more WXY dan ABC. Dan Yen Pei akan terjun teruk. Dalam dua-dua keadaan, Yen Pei akan jatuh. Sama ada jatuh dia lebih laju ataupun lebih sideway. At the moment, kita jangka dolar dynamic, Yen Pei jatuh tapi dalam W, X dan Y, Vincent. Okey. Ini boleh lukis 5 wave kan? Kalau saya tunjukkan, ambil logik. Kalau kita jangka ini 5 wave, sini dah high, jadi kita jangkakan ini jatuh ke bawah. Now, sebab itu bila melukis chart, anda kena hati-hati kepada benda-benda ni. 1, 2, tengok mana dia punya harga. 1 dia. Itu negatif. Otak cepat sangat. Itu negatif. Mana dapat? Kenapa saya ceritakan benda ni? Retracement semasa untuk SIL, retracement semasa untuk SIL, retracement semasa untuk XAG US dollar cat dia sama, boleh? Cumanya belakang ni sini tak ada, ini tak wujud lagi. Okey. Okey. Ini menghampiri, ini dah berada dalam 50%. Okey, satu level yang akan menjadi perhatian pasaran. Saya tak dapat jangka ini jatuh macam ni. Saya tak dapat jangka ini jatuh macam ni. Betul? Kalau tak, SIL akan pergi negatif. Boleh. Silver kita buang hambur-hambur luar rumah, orang tak tengok. Tak berharga kalau itu berlaku. Faham? Jadi, the only way untuk melukis XAG ni adalah nak cari peluang dia ke atas. Betul tak? Saya orang duk tanya, boleh sell silver, boleh sell gold tak? Tak. Kecuali ada trade dekat intraday scalper. Tapi kalau anda fikirkan trend dia ke atas. Kalau saya lukis dia ke bawah, itu adalah negatif. Tak dapat. Mustahil. Instrumen tu tak ada. Tak ada. Tak ada harga. Tak dapat. Jadi, kalau saya nak trade untuk silver dan juga gold, saya nak cari long. Bang, ini monthly bang. Saya trade dekat H4. Ya, anda cari untuk long. Anda tak cari untuk short. Faham? Dan the logical way adalah apabila kita ada, ini dah, kenapa saya ceritakan benda ni? Tengok dekat lower time frame, untuk SIL ni, kita berada di mana? SIL ni, depending anda ambil mana satu connector. Sama ada anda ambil connector ini dah sampai, anda ambil connector di sini, pun dia dah sampai. Okey. Untuk ini berlaku, apa yang perlu berlaku? Untuk itu naik ke atas. Untuk itu naik ke atas. Nombor 1.
US dollar. Pergi mana? Nombor 2, indices. Pergi mana? Nombor 3, JPY. Pergi mana? Untuk itu naik ke atas. Saya nak anda mula berfikir, kita dah masuk dalam blue box untuk dolar tadi. Yes. Ini untuk jatuh. Indeks untuk sama ada sideways ataupun jatuh. Untuk ini accelerate dalam wave 3 dia. 1, 2, 3. Dan untuk JPY adalah naik ataupun sideways. Tapi ini. Jaga-jaga sikit. Kita dah US dollar dalam blue box. SIL dalam blue box. Bukan hanya SIL. Silver Corp, company silver juga dah masuk dalam blue box. Hampir nak masuk dalam blue box. Kita dah dekat-dekat dengan area ni. Dah dekat-dekat dengan area ni semua. Ya, jaga-jaga sikit ya. Ataupun kalau kita ambil dia sebagai flat, saya rasa saya ambil sebagai flat saya rasa untuk yang ni. Ini dah masuk dalam blue box. Jaga-jaga sikit. Jaga-jaga sikit dengan semua ni. Ya, inilah 1, 2, 3, 4 dan 5. Jaga-jaga sikit ya. Dengan dolar. Jaga-jaga sikit. Ya. Trend dia dah masak. Trend dia dah masak. Tapi untuk shorter term, kalau anda trade dekat H1 ke bawah, dolar masih lagi ke atas, melengkapkan structure dia. Tapi kalau anda nak swing, anda tak pergi long dolar sekarang. Tapi kalau anda trade intraday, dolar masih ada room untuk ke atas. Dah dekat-dekat. Ya, Kamarul, benda macam ni, bila kita apply, anda tengok chart dia ada cerita. Bukan hanya anda tengok chart buy dengan sell. Tak. Dan bila anda nak buy and sell, anda ada sebab di belakang dia. Ya? Dan anda faham apa yang anda sedang lihat dekat chart. Anda trade pun anda tahu. Selagi sebab tu ada, anda trade. Sebab tu tak ada, anda tak trade. Itu guna benda-benda ni. Ya? Kita cuma lukis dolar ke atas disebabkan oleh USD JPY. Itu je sebab dia. Itu sahaja sebab saya masih extend dia ke atas. Okey, untuk membenarkan saham melengkapkan equal leg ke atas. Okey? Itu je sebab dia. Kenapa kita masih mendapat bahawa saham masih ke atas? Salah satu lagi daripada individual stock lah. Tak payahlah saya nak cerita Apple satu, Microsoft satu, Facebook satu. Sampai besok kita punya sesi ni kan. Kita ada sampai jam 8 je malam ni. Interesting kan? Semua ni berkait, semuanya sama, everything adalah satu. Everything satu. Jadi indeks, seperti saya sebutkan, itulah apa yang kita sedang tunggu untuk more retracement ke bawah. Yen pair, more weakness, tak kisah US dollar lemah ke, US dollar kuat ke, yen pair masih kena tekan. Yen pair masih kena tekan. Tak kisahlah dia jadi apa pun. Kita dah ada 1618 di sini. Dah ada. Paling buruk-buruk dia pun, dia nak bounce pun, itu wave 2. Ini 5 wave. Itu Euro JPY. Apa lain? GJ lebih tak. Anda tak trade GJ. GJ dah lonjak kat situ. Ini mungkin C. Dari bila saya sebut GJ jangan trade. Dari hari apa saya bagi tahu benda tu Kamarul? Dari minggu lepas ke minggu satu sebelum ni? Dari minggu lepas rasanya kan. GJ anda tak trade sekarang. GJ anda tak trade sekarang. GJ tu melonjak kat situ. FTSE jatuh lah sebabnya. Kalau GJ jatuh macam tu, GU kat sini naik. GU melonjak kat sini, anda akan dapati FTSE akan jatuh. Nampak?
FTSE akan jatuh. Semua ni satu, semuanya berkait. Everything berkait. Tak dapat nak lari. Okay, so apa pun, GJ ada tak trade? GJ saja dalam yen pair, GJ ada tak pegang? GJ anda teropong benda lain. GBP tu kuat tau. GBP kuat. Yes, dia 5 wave ke bawah untuk dekat ni, dekat GU, tetapi dia nak habiskan struktur dia berbanding dengan dollar pair yang lain. GU ni nak lengkapkan wave 3. Nak habis, nak sampai kawasan support. Sedangkan Euro US dollar kita masih ada more room ke bawah, a bit more room ke bawah, a bit more room ke bawah banding dengan GU tadi. Kalau anda tengok Euro GBP ni mungkin habis. Ini mungkin habis tau. Ini habis kat sini 4 dan kita dah memulakan ke bawah. Ini masih tak boleh jadi 4, boleh? Ini boleh ke bawah. Siapa tanya, boleh tak long dia? Kan saya cakap pergi buka chart besar sikit. Pergi dekat H4 ke, daily ke, ada lihat pergerakan semasa ni. Ini tak tukar, itu tukar. Pergerakan semasa ni. Ini break. Saya letak kat situ dulu. Pergerakan semasa ni nak menghabiskan wave 4. Okey. Menghabiskan wave 4 yang ini. Jadi kalau nak check kecil-kecil mungkin okey. Tetapi untuk yang lebih besar, H4 daily tak sesuai. Tak cantik untuk nak trade dia. Tapi dia lonjak ke atas dia. Lonjakan dia ke atas 1, 2 dan 3. Nak buat 5, boleh. 3, 4, 5. Dan dia ke bawah. Pengsan kan. Euro GBP anda tak buat apa kepada dia. Bila dolar ini jatuh, ini sama dengan kekuatan dolar tau. Euro GBP ni jatuh, sama dengan dolar boleh jadi kuat. Dolar indeks kat sini boleh naik. Kalau dia jatuh, kalau dia jatuh tadi, ini boleh naik lagi. Okey? Sama ada ini 4, lepas tu ataupun 4 yang ini, dan dia naik. Untuk Euro GBP. Okey, apa pun GJ anda tak trade semasa, dia akan lebih macam ni. AUD JPY akan tertekan. Tapi kita tengok apa struktur yang ini. Setakat ini saya tak nampak lagi nak lukis apa kat situ. Saya sedang tunggu di struktur. Apa dia nak buat. Kalau dia mempunyai momentum ke atas, dan kita akan habiskan ini something. Kita akan habiskan dia. Sebagai satu struktur. Boleh? Kalau dia itu, ini adalah 3 wave. 1, 2, 3. Kalau dia ke atas ni, jadi itu tak dapat jadi 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat. Sama ada ini adalah 1 ataupun inilah A, B dan C ke bawah. Aisyah, Waalaikumsalam. Jadi kalau ini adalah 3 wave, dekat indeks tadi tak jatuh banyak. Apa pun, yen pair masih ke bawah. Apa pun, tak kisah. Dolar lemah ke, dolar kuat ke, yen pair masih tertekan. CAD JPY. CAD JPY, I'm a bit biased kan. Saya duk kongsikan yang ini. Tapi ini bukan 3711. So, siapa yang ada masuk di sini. Bukannya masuk sekarang. Itu tak kena. Risk reward tak kena. Dan saya akan letakkan ambil separuh apabila 50% di sini.
Itu adalah untuk CAT JPY. Itu bukan 3711. Itu bukan 3711. Itu adalah teknik channeling. Itulah channeling. Dia break this channel. Dia break this channel. Itulah untuk CAT JPY. Dan arah kita masih lagi, dan kita sedang menunggu kepada yen, kepada apa, dolar dynamic, di mana UCAT naik ke atas, dan itu boleh menyebabkan CAT JPY jatuh. Itu sebabnya. Okey, gold sama seperti silver. Gold dan silver boleh habis bila-bila. Sekarang ni saya letakkan gold buat yang lebih besar, correction yang lebih besar. Correction yang lebih besar. Kalau saya tak dapat letakkan ini 1, 2, lepas tu ini 3, tak dapat, dia jadi lain. So gold kita letakkan sebagai zigzag instead of flat sebelum ni. Jadi tapi gold boleh habis di sini dan lonjak ke atas tau. Gold ni dia boleh habis di sini dan lonjak ke atas. Ini sebenarnya adalah 1, 2, 1, 2, 3, 4 dan 5, 3 dan kita dah mula pergerakan ke atas. Itu berlaku sekiranya apa tadi Kamarul? Gold ke atas macam ni. Kalau dia ke atas macam tu. Itu dolar punya weakness. Boleh? UJ ke bawah. Dan indeks sedang melakukan wave 2. Kita tak lukis macam tu, kita katakan masih ke bawah sebab kita jangkakan untuk indeks masih ada wave 5 dalam primary last. Exactly. Nampak benda-benda ni? Semuanya berkait. Everything. Sebab itu kita masih lukis ini ke bawah. Dan dolar masih ada last dia. Dan seperti saya katakan sebelum ni, ini mungkin cuma habis kawasan ni saja. Maksudnya dia sampai kat kawasan ni. 1, 2, 3, dah naik ke atas. Tak sampai bawah ni. Kita tengoklah apa dia punya ni. Maksudnya apa? Apa maksudnya pian? Saya tunjukkan dulu ni. Bagi siapa yang tangkap apa yang saya sebut pasal channeling tu kan. Pasal channeling tu kan. Ni channeling teknik Dia break channel selepas dia sampai dekat truncation. Dia break channel, 5 wave. Pull back, correction, 3, 7, 11. Saya akan masuk. Sama juga. JPY pair pun jatuh. JPY pair masih jatuh. Dalam dua-dua cerita ni, JPY pair jatuh. Dalam dua-dua cerita ni. Nampak tak Kamarul? JPY pair masih ke bawah. Dalam dua-dua cerita ni. Euro US dollar boleh ke atas. Masa tu kita ada second dimension. Dolar jatuh, Euro US dollar naik. Tapi Euro JPY jatuh. Sebab UJ jatuh lebih laju daripada Euro US dollar naik. Hai Sunbi. Dalam both day one. So gold anda tak trade sekarang. Intraday shorter term masih ke bawah selagi kita menjangkakan dolar kukuh. Kenapa saya letakkan detail macam ni? Siapa faham? Ini bukan 3711 tetapi kita dah discuss, dah bincangkan setup ini sebelum ni. Faham? Sama dengan silver di sini. Okey. Nampak? 5, 3, breakout 5 wave, 3. Okey, tapi anda faham anda sedang menghampiri kawasan support untuk gold dengan silver. Kita dah ada dolar dalam zone resistance. Jadi jaga-jaga sikit. Trade letaklah stop loss.
Semasa untuk shorter term, view dia masih ke bawah untuk gold dan juga silver. Minyak tak ke mana? Minyak saya letakkan triangle. I don't see apa dia nak buat. Kalau indeks jatuh ke bawah, minyak akan ke bawah. Kalau dolar jatuh ke bawah, minyak akan ke atas. So, dia tak ke mana? Dia tak ke mana? Yen pay jatuh, yen pay jatuh, minyak jatuh. Dia tak ke mana? JPY jatuh, ini jatuh. Copper masih menggambarkan kekuatan US dollar. Ini tak habis lagi. Okey. Euro AUD sayang. Euro AUD bagi siapa yang enter benda tu sayang. Dia disebabkan oleh volatility saja kena. Boleh tak jadi dia ke bawah lagi satu? Boleh. Ini mungkin jadi A, ini B dan ini C. Selagi dia tak break this low. Okey. Sebabnya kawasan ni tak sampai 100%. Itu sebab volatility pasaran. Okey, masih ke bawah ni. Okey, boleh tak long dia? Tak, satu tak break. Kita long daripada sini. Bukan daripada sini. Kenapa? Sini break high-high. Okey. Itulah untuk Euro AUD. Sama ada dia dah habis sekarang ataupun satu lagi leg lower. Itu adalah untuk Euro AUD. Euro GBP. Saya tak suka yang ni. Dia boleh habis ini. Itu Euro AUD. GBP AUD pun sama cerita dengan Euro AUD. GBP AUD selagi low ni bertahan, kita masih dalam wave 2. Kalau ini buat low satu lagi, tapi tak break ini, itu wave 2. Trend dia ke atas. Itu saja. Trend dia ke atas. Cumanya volatility market pada sekarang, kita dalam equal leg kalau kita ambil 3 wave ini. Kita dalam equal leg dia. Maksudnya dalam kawasan support dia. Itulah GBP AUD. GBP NZD kita apa? Ini okey, ini tak apa. Ini menunjukkan structure masih ke atas. Itu GBP NZD. Kalau GBP NZD betul dalam wave 2, wave 3 dalam 3, GBP AUD akan naik pecut dari sini 1 2 3. Faham tak? Ini 1 2 3. Okey, itu adalah untuk GBP AUD. Okey, I think cukup ni, kita terlebih masa dekat dah 5 minit. Kita break dahulu dan kita sambung kepada topik kita selepas ni. Kita berehat sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita sambung apa yang kita sedang perhatikan dalam pasaran semasa. Jadi berdasarkan struktur semasa Nasdaq seperti yang nampak sekarang, we are looking at movement ini di mana RSI dia nampak dia dah break di structure kan. Okey, ni dah break structure ini. Maksudnya kita dah ada pergerakan ini. Dah ada 3 wave ya. Jadi sama juga seperti yang lain-lain ni, kita akan habiskan untuk ini dalam 3 wave. Jadi kita jangkakan akan ada a bit of correction dalam pergerakan indeks pada malam ini, dan itu bermaksud untuk USD JPY. USD JPY, adakah itu bermaksud yen pay nak naik? Sabar dulu. Itu bermaksud untuk USD JPY, kita akan lihat a bit more weakness dalam ABC. Dia tak pecut. Dia tak pecut ke bawah. Apa tadi? You were looking at AUD JPY. AUD JPY akan buat yang lebih besar di sini. Ini akan buat lebih besar di sini. 1, 2 dan 3. Dan sekiranya dia break
ini, kita akan habiskan ini sebagai either A, B atau C untuk W ataupun banyak. Kalau setakat electric banyak benda kita boleh buat kat situ. Ini 1, ini 2, kecil-kecil ni curi 3, 4 dan 5. Ini 1, ini 2. Either one. Ada banyak boleh lukis kat situ lah. Okay. Looks like more A, B dan C. Maksudnya kita akan ada correction yang lebih sikit. Lebih sideways. Tak pecut. Tapi arah dia masih ke bawah. Anda jangan pergi long dia pula. Belum masanya. Kalau dia break ke atas, ini B saja. Dan dia masih ke bawah. Kalau dia break ke atas. Faham? Okay. So, kita masih secara besarnya dalam dollar dynamic. But at the same time, kita akan nampak kecil-kecil ni akan ada yen dynamic, akan ada negatif dollar dynamic bila dollar tengah buat correction. Jadi, index anda tak buat apa dahulu. Stay on the side. Everything clear, semuanya dalam whatever saya tengah tunjuk dekat chart sekarang. A bit of update dekat yen pair a bit, but masih ke bawah untuk yen pair. Akan ada correction lah, takkanlah benda tu jatuh macam tu je. Dia akan ada correction. Dan dollar pair pun sama kan. Dan correction dekat dollar pair, sekiranya anda nampak anda nampak macam U-shape ni kan. Ni yang kita bincangkan sebelum ni kan. U-shape ni kalau dia membetulkan struktur ini, kita nampak 1, 2, 3, saya akan cari untuk long. Kalau dia membetulkan struktur tu. Sekarang tak ada. Sekarang ni tak ada. Ni tak ada. Kalau dia betul macam ni. Lain je macam dia kan. Then saya cari. Sekarang tak ada. Kan? Berakhir dengan divergence. Dah ada dah. Ni dah ada divergence. Kita boleh habiskan dia sebagai 5. Ataupun sebagai diagonal. Macam-macam boleh buat kat situ. Sebagai 1. Ini 2. Kalau dia macam tu, saya long dia. Lain daripada tu tak. Lain daripada tu tak ada. Okey? Boleh? Ada soalan? Okey, kita masuk topik kita dulu. Kita cerita sikit, kita sambung.